Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati pengurusi majlis, Al-Fadhil Tuan Imam serta pengurusi dan Jentekuasa Masjid An-Nur USJ 4, Muslimin dan Muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama dalam majlis ilmu. Iaitulah sempena dengan kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak yang disebut dengan nama bulan yang diberkati. Bulan Ramadan ini berbeza dengan bulan-bulan yang lain. Walaupun kita sudah tahu kelebihannya, tetapi apabila Ramadan nak datang, kita juga perlu mengulang kaji balik kelebihan-kelebihan puasa Ramadan dan apa perkara yang patut kita buat dan patut kita isi di bulan yang mulia ini. Kerana setiap perkara yang tidak ada perancangan yang rapi, dia tidak akan jadi. Orang panggil kalau setakat jadi begitu saja, tidak berperancangan, tidak berstrategi, jadi itu jadi, tapi mungkin tidak dapat memenuhi kehendak-kehendak, maksud-maksud yang sepatutnya dilakukan pada bulan yang mulia ini. Karena itulah kita lihat orang-orang yang saleh, orang-orang salafus saleh di zaman dulu, apabila nak datang Ramadan, mereka berdoa dengan doa kepada Allah Azza wa Jalla, minta Allah sampaikan kepada Ramadan. Karena dia tahu Ramadan ini musim yang sangat besar, kelebihannya sangat luas, pahala berganda dan tawaran cukup istimewa. Jadi lengkap dengan besar pahalanya, tawarannya istimewa. Tetapi kalau kita tidak mampu untuk menjalani tugas yang sempurna ini, maka satu perkara yang cukup malanglah bagi kita. Ada beberapa riwayat yang menyebut daripada ulama salaf, di antaranya disebut daripada seorang sahabat Ubadah ibn Samit, dan lain-lain lagi ulama tabi'in. Di antara doa mereka mengatakan, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ini doa yang dibaca, Allahumma sallimni Ramadan, ya Allah biarlah sampai saya ni kepada Ramadan, wa yusallim Ramadan li, dan serahkan Ramadan ini kepada saya untuk saya uruskan dengan cara yang terbaik. Ini dia panggil menerima tugas. Kalau kita ambil jawatan tanpa menerima tugas, buat juga tapi tak tahu apa benda prosedur yang patut kita buat. Jadi ini yang kita nak, bagaimana nak mencari, biarlah yang kita terima Ramadan ini dalam keadaan kita telah bersedia dari sudut segala perkara. Jadi persiapan ini telah saya sebut beberapa kali, ikut kategori jenis. Kalau orang yang ahli perniagaan, dengan ahli perniagaannya. Kita orang masjid, ahli masjid, dengan persiapan yang rapi. Tengok iklan di Masjid Anwar pun banyak, dengan iftar, nak minta buat majlis, nak jamu orang buka puasa, sahur, majlis tadarus, macam-macam persiapan yang telah kita buat dan telah kita atur. Bahkan setengah masjid ni nak suruh semangat lagi, tak cukup dengan imam yang ada, cari lagi imam-imam yang hafiz, yang suaranya baik, biar kita semangat untuk qiyamul lail itu lebih. Itu persiapan. Jadi salimni Ramadan, serahkan saya ini kepada Ramadan biar sampai, wasallim Ramadan li,
Minta juga Ramadan itu, serahkan Ramadan ini kepada saya dalam keadaan ianya terurus dengan baik. Ini dia kata kalau tak urus jadi, memang Ramadan mari. Tapi berapa ramai kita tengok orang-orang yang Ramadan kenal Tuhan ataupun tak kenal, sama ya bagi dia. Yang untungnya bulan puasa mari, makan free banyak. Tiap hari ada jamuan di masjid. Tak ada masjid ni, cari masjid lain. Mana bajet bulan Ramadan tu boleh jimat lah, tak payah beli makanan. Setengah masjid ni buffet dia punya buka puasa tu memang cukup menarik, macam-macam hidangan ada. Kita bukan nak di situ. Yang kita naknya bagaimana menguruskan wa tasallamhu minni mutaqabbala, ya Allah, segala amal yang aku buat sepanjang bulan yang mulia ini mintalah Allah terima. Itu dipanggil kemuncak daripada amal baik yang kita buat ini. Kita nak apa dia? Kemuncaknya Allah terima amalan kita. Jadi kalau kita cakap buat amal saja, tapi amalan kita tak tahulah kualiti ke tidak, diterima ataupun tidak, lulus ataupun tidak, maka ini satu perbuatan yang orang panggil tidak berperancangan, tidak ada persiapan. Jadi memandangkan betapa besarnya keadaan Ramadan ini, karena itulah disebut dalam riwayat man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang dinafikan daripada menerima kebaikan Ramadan, faqad hurima, orang yang telah diharamkan daripada menerima kebajikan yang besar. Mana tidaknya hadis yang sangat masyhur, iaitulah hadis ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Ingat tak ingat hadis tu? Biasa setiap tahun sebut ya cerita ni, tapi oleh kerana Ramadan dia mari sebulan, lepas tu kita pun senyap, mari pula baru cerita tak. Hadis yang masyhur iaitulah hadis Jibril alaihissalam. Waktu Nabi kita naik mimbar nak menyampaikan khutbah, ingat tak mimbar Masjid Nawawi ni berapa tangga dia? Dia kata banyak. Yang ada hari ni tu mimbar Turki nama dia tu. Mimbar yang dibuat di zaman kerajaan Osmaniyah. Turki dia letak di Masjid Nawawi. Mimbar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh 3 tangga. 3 tangga, tangga 1 2 3 dia naik cukup. Memadailah. Jadi bila mari Sayyidina Abu Bakar, dia kata, aku takkan nak duduk tempat Nabi, duduk tangga yang kedua. Mari Sayyidina Umar, tengok ni tawaduk di zaman sahabat-sahabat tu, tawaduk, merendah diri, bersikap apa ni, tak mau besarkan diri. Mari Sayyidina Umar, dia kata aku takkan nak duduk nak sepak Abu Bakar, turun bawah lagi. Mari Sayyidina Osman, orang komplain tak nampak ni ramai semua turun bawah, takkan nak turun balik atas. Jadi itulah cerita mimbarnya. Sewaktu Nabi kita naik mimbar, tiba-tiba kedengaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata amin. Sahabat pelik. Naik tangga yang kedua, amin. Naik tangga yang ketiga, amin. 3 kali amin. Jadi para sahabat, dia tak puas hati kalau dia dengar satu benda yang dia tak faham. Ini di antara kehebatan para sahabat di dalam adab menuntut ilmu. Kita hari ni kalau kita dengar ustaz ceramah tak faham, kita tanya tak tanya? Ustaz, apa makna tu? Tak faham. Tak, dia duduk ulah kat belakang ataupun ulah lepas ni. Pergi duduk sidang kat luar, kat kedai kopi, bincang sama dia. Ustaz ni kata apa tadi? Orang ni tafsir, akhir sekali lari daripada tajuk yang sepatutnya. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tuhan telah lakukan hari ini satu perkara yang tak pernah buat belum ni, iaitulah naik tangga amin. Apakah akan menjadi sunnah bila orang ni nak berkhutbah, dia naik tangga, dia kena kata amin? Sunnah ke macam ni? Betul tak betul soalan sahabat ni? Betul tak? Jadi kalau jadi sunnah, maknanya setiap khatib naik tangga, naik satu tangga amin, tangga yang kedua amin, tangga yang ketiga amin. Lah, Nabi kata bukan macam tu. Aku naik tangga yang pertama tadi, Jibril datang beritahu, ya Rasulullah, man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu ba'adahu Allahu finnar. Tengok, naik yang pertama, Jibril kata, ya Rasulullah, man adraka Ramadan, siapa sempat hidup sampai bulan Ramadan. Ini kita tak masuk berapa hari lagi sini. Kemudian leka,
10 yang terawal sibuk, tak sempat. Masuk 10 yang kedua, sibuk lagi, tak sempat lagi nak bertaubat, nak pergi masjid. Fansalakha, berakhir Ramadan falam yughfar lahu, tidak diampunkan baginya. Berat tak berat penyakit ni? Berat. Sebab apa? Karena itulah hikmah Allah Subhanahu Wa Taala beri Ramadan ni sebulan. Kalau tak cukup ke seminggu? Bukan tak cukup, memadai untuk orang baik, tapi untuk orang yang kurang baik diberi peluang yang besar dalam masa sebulan. Takkanlah tak sempat kamu nak pusing, takkanlah tak masuk kuliah, takkanlah tak masuk tazkirah dalam kepala kamu, nasihat-nasihat yang menyebabkan dia sempat lagi yutan balik cari Ramadan, dan sempat lagi dia menjadi hamba Allah yang besar. Ini di antara hikmah sebulan. Allah beri peluang kepada kita sebulan, lepas pada sebulan penatlah dia. Jadi cukuplah, memadailah sebulan ini. Sama juga dengan orang pergi haji ni, kita nak cerita sikit lagi. Haji kemuncak dia 5 hari kemuncak. Yang lain-lain tu dia kata macam mana orang lain pergi haji sampai 45 hari, 47 hari, kadang-kadang sampai 50 lebih pun ada. Kapal terbang tak ada, nak balik ditunda penerbangan 50 hari lebih. Itu bukan pergi haji, menunggu haji dan menunggu nak balik lama. Yang haji betulnya hari 8, 9, 10, 11, 12, 13 habis. Berapa hari? 5 hari saja dia ada. Itu je kemuncak haji. Baik. Jadi bila Ramadan diberi sebulan, leka. Tak habis-habis lagi dengan perangai lama, apa tak ubah-ubah juga. Orang pergi masjid, kita tak pergi juga. Bahkan setengah orang ni bukan sakat tak pergi, hantar wakil pula pergi. Agak di masjid kita ni tak ada lah. Satu masjid saya pergi ceramah, bising teruk. Pengurusi masjid sendiri turun pergi tangkap budak-budak ni. Lepas mayan tarawih dia cerita, lepas tazkirah dia bagi tahu, ustaz, saya tadi memang turun padang. Pengurusi dia pergi tangkap budak ni. Kenapa bising? Dia kata dia nak mari masjid bulan Ramadan. Ustaz dia kata di sekolah kena mari masjid. Mana bapak kamu? Dia kata bapak dia tak datang. Tengok, dia hantar wakil je pergi. Nak hantar wakil buat bising, bapak tidak ada. Apa yang nak jadi? Jangan main hantar wakil. Bapak dia yang kena pergi. Kalau anak tak pergi, tak apa. Ayah tu dengan mak tu yang sepatutnya menghadapi suasana ini. Baik, itu yang pertama. Diminta supaya orang masuk Ramadan, fansalakha, berakhir Ramadan dia belum mendapat keampunan Allah, maka orang ni fa'abadahullahu finnar, Allah Ta'ala akan jauh di dalam neraka. Maka Nabi kata amin. Malaikat bawa akta ni, Nabi menuluskan, Nabi mengatakan amin, saya setujulah dengan apa yang dibawa. Yang kedua apa pula? Amin yang kedua, man adraka abawai au ahadahuma. Siapa yang sempat duduk dengan dua ibu bapanya, ataupun salah seorang, sempat dengan mak ataupun sempat dengan bapa. Maklumlah mak dia mati dia muda lagi, ataupun ayah mati anak masih kecil, tak kira, dapat dua-dua, dapat salah satu. Tapi dua orang ini tidak menjadi sebab dia masuk syurga. Tak khidmat pada ayah, bahkan buat kelahi pula dengan bapa. Dengan mak bukan nak khidmat, balah pula dengan mak. Minta duit tak bagi, marah ke mak. Minta tu tak bagi, marah dengan ayah. Macam-macam perkara. Kemudian bila dia mati, walam yughfar lahu, dia tak khidmat kepada mak ayah dia, yang menyebabkan dia tidak mendapat rahmat Allah. Ini masa yang cukup besar. Apa jadi? Walam yughfar lahu, tidak diampunkan baginya, ba'adahullahu finnar, Allah akan campak dia jauh ke dalam neraka, wal iyaz billah. Jibril kata qul amin, kata amin. Nabi kata amin, setujulah dengan undang-undang yang dibawa. Amin yang ketiga ni apa? Wa man zukirta indahu wa lam yusalli alaih. Jibril kata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang disebut nama engkau, dengar baik-baik ni, bila sebut nama Muhammad, jawab terus sallallahu alaihi wasallam. Pasal itulah bulan Ramadan kena ingat, dalam salah satu daripada selawat yang kita kata tu, Al Badrul Muniru Muhammad, kita kata apa? Sallu alaihi. Siapa dia selawat?
Sallu alaihi maknanya selawatlah tuan-tuan ke atas dia. Siapa selawat? Kita hanya menyuruh orang. Jadi kita kena tukar Al-Badrul Munir Muhammad, semua jawab sallallahu wasallam alaihi. Baru betul. Ini kadang-kadang kita sallu alaihi, mana kita suruh kan? Selawatlah tuan-tuan kepada Nabi. Siapa yang selawatnya? Mana selawatnya? Tak ada. Jadi ayat tergantung. Sallu alaihi sambung dengan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Jadi biar cukup pada ayat tu. Itu di antara wa man zukirta indahu falam yusalli alaik. Orang yang disebut nama engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tidak selawat ke atas Nabi, apa jadi? Ba'adahullahu finnar. Orang ni kalau mati Allah Ta'ala jauhkan dia dalam neraka. Faqul amin, kata amin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beri jawapan amin kali yang ketiga. Maka di sinilah kita nampak perbincangan di sini ajib, apa tu ajaibnya Jibril alaihi salam, malaikat yang bawa wahyu kepada Nabi, bawa wahyu rahmat. Jadi sebagaimana hadis ini riwayat oleh Imam Muslim, man adraka Ramadan sani, pelik tak pelik? Jawabnya tidak pelik. Tak pelik tuan-tuan kalau kita perhatikan kepada bulan Ramadan itu sendiri. Bulan rahmat. Habislah kalau nak tanya apa benda ni. Rahmat. Allah SWT sebut dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Aku fardukan atas kamu puasa supaya kamu jadi orang bertakwa. Disambung dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana awwalul lailatin min Ramadan sufidatis syayatin. Bila mari bulan Ramadan, diikatnya syaitan. Tiba-tiba kita tidak mendapat rahmat Allah, kita tidak mendapat keampunan Allah. Kepanasan Ramadan tidak menjadikan kita mendapat maghfirah, keampunan Allah Azza wa Jalla. Patut tak patut orang ni menerima ancaman yang begini berat? Jawabnya patut. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila orang ini hidup dengan mak ayah dia, mak ayah dia ni yang menjadi sebab kepada wujudnya dia. Sebab tak sebab? Sebab lah. Tak usah duk ceritalah. Orang kata ada orang mari daripada Buloh Betung. Buloh Betung ke apa nama? Buloh Betung. Percaya tak percaya kita? Cerita awak cerita. Mari pula Darwin kan apa nama orang putih. Dia kata manusia ni mari daripada monyet. Percaya kita? Karut lagi. Man, siapa nak mengaku kita monyet? Tak mengaku kita. Kita mengaku kita ni keturunan Bani Adam. Jadi apa nak kata? Dua ibu bapa kita ni yang menjadi sebab wujudnya kita, dan tidak menjadi sebab kita khidmat pada mereka sehingga kita dapat masuk dalam syurga. Jadi patut tak patut hukuman ni berlaku? Patut. Kenapa tak patut? Mung dua orang ni sebab kamu hidup. Tapi kenapa kamu tidak menjadi sebab, tidak beri khidmat pada mak ayah kita? Tambah-tambah di bulan Ramadan, patut sangatlah. Kalau dia masih ada lagi mak ayah, carilah khidmat pada mereka apa yang dia nak dari sudut makannya. Kalau ayah kita tak larat dah, hantar dia pergi masjid, bawa dia, dia duduk kat kampung ustaz, saya duduk KL, tak ada masalah. Duduk atas dunia mana hari ni pun, bagi dia driver seorang. Apa pelik? Kita ada driver kat pejabat dah. Nak pergi mana driver selalu akak. Takkan bapak kita tak naik taraf bagi driver kat dia. Cari pakcik mana-mana yang ada kereta, awak ambil bapak saya RM10 satu hari, hantar ke masjid tarawih, balik malam. Boleh tak boleh? Simple saja. Siapa kata tak boleh? Benda semua yang kita nak bincang ni, benda mampu buat. Benda yang kita boleh buat, tapi kadang-kadang tak terfikir nak khidmat pada orang tua. Kalau yang dah mati dah, banyakkan doa. Bulan Ramadan ni berdoa, sedekah pada mak ayah kita. Jadi itu di antara projek yang kita kena buat. Jangan kata tak ada. Apa dia? Saya dah set siap, hari raya pertama mesti pergi kubur ayah. Sian orang tua tu, hari raya pergi dengan baju cantiknya, bawa bunga. Orang tua tu bukan tunggu bunga, dia tunggu doa anak-anak dia yang saleh. Kadang-kadang kita nak salah kira-kira. Nak sayang pada ayah tu hari raya yang pergi. Hari raya ni hari hidup, bukan untuk hari mati. Hari kesukaan, hari kita gembira sama-sama kita orang yang masih hidup, tapi kita pergi tukar, pergi jadi hari nak mati pula hari tu. Bukan maksudnya tak ingat ke mati, ingat. Tapi bulan Ramadan yang lebih utama lagi,
kita ziarah dia, kita bagi doa kepada dia, bagi sedekah pada mak ayah kita. Ini di antara tempat yang besar. Kemudian yang ketiga, amin yang ketiga tadi disebut dengan kata apa tadi? Disebut orang yang disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak apa? Dia tidak selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikembarkan tiga ni? Dia panggil tiga serangkai dalam hadis ni. Banyak lagi hadis lain tu. Tapi kenapa dikembarkan sekali tiga hadis ini? Jawabnya, mak bapa, sebab kita wujud. Nabi SAW menjadi sebab kita mendapat hidayah Allah Azza wa Jalla. Sebab tak sebab? Daripada melalui Nabi SAW, ajaran wa ma atakumur rasulu fakhuzuh, Tuhan bagi perintah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Semua perintah-perintah Allah kepada kita supaya kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu ikut hak ni, kamu akan dapat. Maka tawaran ini beristimewa. Nabi menjadi sebab kita mendapat hidayah. Nabi menjadi sebab insya-Allah kita pergi ke syurga. Tiba-tiba bila sebut nama Nabi, buat tak kenal. Jadi kes ini berat. Maka kerana itulah para ulama hadis ketika mensyarahkan hadis ini mengatakan cukup memadai, undang-undang yang disebut di situ cukup sebagai kita untuk kita berfikir, cukup untuk kita mengambil pengajaran dan iktibar bahawa di sana terdapat perkara-perkara yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Baiklah muslimin dan muslimat, itu di antara hadis yang disebut tentang Ramadan. Tajuk yang seterusnya kita nak bincang tentang khasaisus siyam. Ciri-ciri keistimewaan puasa dan hikmah puasa. Apa dia hikmah? Sebahagian daripadanya ada dalam kertas yang saya bagi ni. Tengok dalam kertas ni ada beberapa perkara. Allah telah menjadikan bulan Ramadan sebagai satu bulan yang mulia berbanding bulan-bulan yang lain, dengan beberapa kelebihan dan keistimewaan. Dalam kertas kita ni kita senaraikan beberapa hak istimewa Nabi, hak istimewa bulan Ramadan. Walaupun bulan Ramadan ini bulan tidak termasuk dalam bulan haram. Bulan haram ada 4 bulan: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan. Ramadan tak masuk dalam bulan haram. Kalau kita nak kira dengan otak kita, patut bulan Ramadan lah bulan haram, sebab bila tak boleh berperang, orang akan beribadat. Ini tidak. Bulan Ramadan lah di antara, saya nak sangat-sangat muslimin dan muslimat ambil peluang waktu kita iktikaf duduk di masjid ini, ambil bersama dengan kita buku Sirah Nabawi, buku sejarah hidup perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok sejarah hidup di zaman Nabi, di zaman sahabat dan selepas daripadanya, peperangan-peperangan yang besar, al-intisarat, yang mendapat kemenangan yang hebat duduk di mana? Duduk di dalam bulan Ramadan. Jadi dia panggil bulan Ramadan ni bukan sakat rahmat, bukan sakat pintu neraka ditutup, pintu syurga dibuka, pintu kemenangan juga duduk di bulan Ramadan. Jadi bila mari bulan Ramadan nanti, para imam kena peka dengan apa yang berlaku. Apa yang pekanya? Tengok umat Islam di Syria hari ni kena sembelih yang mungkin kita tak pernah tengok dalam sejarah kita ni, sedahsyat yang ada hari ni. Di sejarah dulu adalah, tapi yang kita tengoknya di Syria hari ni berlaku. Di jiran tangga kita di Burma berlaku. Kau tak tahu pun orang Syria disembelih? Tahu? Tak dapat maklumat? Berat kalau setakat tu dah. Alhamdulillah. Di zaman IT, di zaman orang panggil fadaiyat, dunia terbuka hari ni, kalau kita tak ambil cakna, tak ambil tahu tentang umat Islam, berat kita. Jadi bulan Ramadan ini bulan kemenangan. Imam-imam dalam kunut kena baca doa, meminta pertolongan. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada sahabat-sahabat kita di Syria, di Palestin, di Iraq, di Burma dan lain-lain tempat negara-negara yang sedang ditindas oleh orang kafir. Masukkan dalam doa. Coba tuan-tuan perhatikan doa di Masjid Haram Mekah. Masjid Haram ni dia ambil mazhab dia witir, kunut witir daripada awal Ramadan terus sampai 30. Tempat kita sini kita ambil 16 ke atas. Tak apalah, itu khilaf di kalangan ulama. Kita tidak bincang tentang khilaf, tapi tidak menjadi kesalahan kalau kita mula witir. Kunut kita tu bermula daripada witir malam yang pertama, itu tidak menjadi kesalahan, kita teruskan.
Dan jangan lupa, jangan setakat fa innaka taqdi senyap, tak habis lagi ayat situ. Nak mesti dimasukkan sahabat-sahabat kita, umat-umat Islam yang tertindas, yang diunaya, sebut nama-nama ni. Sebut orang Arab lama dah duk sebut Allahumma alaika bi tawuti Syria, Allahumma alai Allah apa ni, Allahumma mansur ikhwanal muslimin al-sunnah fi ni doa-doa mereka memang secara resmi sebagai negara minta imam-imam berdoa. Jadi kita ambillah kesempatan, kita nak pergi berjihad tak mampu kerana sebab-sebab yang tertentu, jadi kita ambil kesempatan di bulan Ramadan ini paling tidak mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya umat Islam mendapat kemenangan di bulan yang Allah Ta'ala beri kemenangan yang besar. Walaqad nasarakumullahu badr wa antum azillah. Tengok, Tuhan kata Allah Ta'ala beri kemenangan, pertolongan kepada kamu dalam peperangan Badar, wa antum azillah, dalam keadaan bilangan kamu sedikit. Mana tak sedikit? 313 orang. Nak lawan dengan Abu Jahal datang 1000 orang lengkap dengan senjata, cukup bilangan 1000 orang senjata, bawa lagi alat-alat arak bawa. Pasal itulah saya bila lalu dekat kawasan bandar ni berasa terkilan kita. Naik juga iklan arak pun. Bahkan sempena dengan Ramadan ni ada sale juga untuk arak. Celaka punya orang tak ambil kira langsung dengan sensitif perasaan umat Islam. Orang duk sibuk dengan nak ibadat banyak, dia buat tawaran istimewa, arak jual murah. La haula wala quwata illa billah. Ini dahsyat. Dan kita minta penguasa, sama ada pejabat agama, pihak kerajaan tempatan, pihak apa ni pengguna, tolong ambil tindakan kepada orang-orang yang tidak reti, menjaga hak umat Islam sampai menghormati Ramadan, bukan dengan cara jual arak cara murah. La ilaha illallah. Berat tak berat pak kita ini? Berat suasana yang berlaku. Jadi bulan kemenangan. Baik, kita tengok ciri-ciri keistimewaan Ramadan lagi. Dia kata setiap ibadat dalam Islam ini mempunyai ciri-ciri keistimewaan yang besar. Contoh yang saya dah sebut ini Ramadan ada di sini. Yang pertama kita tengok ciri keistimewaan salat dalam Islam. Kita kaitkan ibadat yang besar ini. Ini ringkas saya sebut. Kalau tuan-tuan nak baca yang panjang, boleh tengok dalam buku Keindahan Islam yang saya usahakan. Itu buku tu tajuk dia Keindahan Islam. Dia bawa satu-satu indahnya dalam bab salat, dalam bab ibadat, dalam bab puasa. Cantik. Bila kita mari kepada salat, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah daripada perbuatan mungkar dan perbuatan keji. Mungkar tu lain, fahsya' lain. Mungkar mana benda yang tak baik yang secara umum, tapi fahsyak tu lebih dahsyat daripada tu lagi. Salat kita nampak. Oleh kerana dia ni berbentuk harian, kerana itulah salat ini mengikut matahari, tidak mengikut bulan. Berbeza dengan puasa. Puasa ikut bulan, bulan Ramadan. Tapi salat dia tak kata ikut bulan, dia kata ikut matahari. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail. Jadi mendirikan solat ketika matahari bergerak sehingga matahari tak ada. Jadi setiap naik je, terbit fajar, subuh, matahari duduk tengah-tengah langit, waktu panas teruk, berhenti sekejap solat. Matahari dah condong sikit, asar. Matahari dah tenggelam, maghrib. Dah tak ada terus, isyak. Itu dia panggil terikatnya kita dengan solat. Dia bersifat harian. Ibadat yang bersifat harian, dia kena ambil matahari. Sebab matahari naik turun, bulan dia mari kecil baru beranak, baby lagi, besar, purnama turun balik. Itu dia panggil pusingan sebulan. Baik, jadi oleh kerana salat ini satu ibadat yang besar, dan dia menjadi tanda keimanan seorang manusia kepada Allah. Kalau orang kata saya beriman, iman saya kuat, salat tak? Tak payah salat, iman kat ni lah, orang itu tak betul. Ini dia panggil, saya dah sebut dulu, dia panggil iman al-murji'ah. Nama apa kumpulan ni? Kau tak aja dengar juga nama ni pun. Dengar dah? Nama dia al-murji'ah. Kumpulan yang memisahkan di antara iman dengan amal. Memisahkan iman dengan amal, dia panggil orang murji'ah. Kita bagi orang ahli sunnah lah, iman dengan amal serentak. Kalau kamu dah beriman, mana amalnya? Mesti ditanya. Oh saya beriman, tapi mana salat?
Saya beriman, mana puasa, mana zakat, mana tutup aurat, mana. Jadi kita kena bahas dalam satu persatu. Jadi solat ini menghilangkan segala kotoran kita, dibandingkan dalam hadis kanahrin jarin, seperti sungai yang mengalir di hadapan rumah seorang kamu mandi dalam sungai ini 5 kali satu hari. Jadi Nabi kata sallallahu alaihi wasallam tanya, adakah tidak tinggal lagi karat? Jawabnya, tak ada lagi tinggal karat. Baik, itu salat. Dan dalam hadis lain Nabi kata wassalatu nur, salat itu akan menjadi cahaya kepada seorang. Jadi kalau kita nak suruh muka kita bercahaya, nak suruh kita ni dapat cahaya Allah pada hari kiamat, yaumatal minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim, pada hari kiamat nanti orang yang salat bercahaya, dia akan berjalan dalam keadaan cerah. Yang kedua, khasais, ciri-ciri istimewa ibadat ini, yang kedua, zakat. Zakat ni untuk apa? Ini kita nak tanya, perbincang. Zakat ini tuhratun lil mal, yang pertama nak bersihkan harta, dan tazkiyatun li sahibihi, nak menyuci jiwa tuan dia. Sebab apa tuan dengan harta nak bersih jiwa? Sebab dalam Al-Quran Tuhan sebut yuhibbunal mala hubban jamman. Manusia ni suka kepada harta ni, suka sungguh-sungguh. Sayang tak sayang kita harta? Sayang. Oleh kerana mu ni sayang kepada harta, galakkan supaya menderma banyak, tapi ada kalanya orang tak padan. Kalau setakat bagi galakan saja tak cukup, maka dipaksa. Apa dia paksa? Zakat. Zakat ini sedekah secara paksa, tak banyak pun. Setakat mana? 1/40. Kalau ada tuan-tuan ada memiliki harta 40 juta, tak ada 40 juta rupiah, ada 40 juta ada, kita hanya kena zakat baru sejuta, 1/40, bukan banyak. Jadi bila mari zakat, apa tujuan? Saya tak nak mengajar bab zakat, cuma bila dah sebut bab zakat, cantiklah orang yang tak keluar zakat, tolong bagi nasihat pada dia, kira-kira biar betul. Dia kata banyak billboard pergi jalan tu, sudahkah anda keluar zakat? Kadang-kadang tak baca juga kita. Dia kena bagi kesedaran dalam jiwa kita, macam mana nak melunaskan hak Allah dan hak fakir miskin dalam harta kita. Jadi kalau kita ambil zakat, harta zakat tak keluar, bermakna kita telah menggunakan peruntukan untuk fakir miskin dalam harta kita. Berat nanti dia orang dakwa, ada orang yang tak cukup makan, kita duit zakat tak bayar. Jadi Tuhan sebut dalam Quran, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah daripada harta mereka itu sedekah. Sedekah di sini dengan makna zakat yang wajib. Untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nak bersih harta dan nak menyucikan jiwa tuan dia. Mung sayang. Kenapa keluar zakat? Sebab Allah Taala suruh. Bila kita boleh kata macam tu, semangat tak semangat kita? Semangat. Kebanyakan orang yang bayar zakat, pergi ke pusat zakat ke, bayar ke orang pakai miskin tengah jalan, lepas dia bayar zakat je, dia cium tangan, alhamdulillah, seronok dia sebab boleh melunaskan tanggungjawab dia pada Allah. Suka tak suka? Tak ada orang keluar daripada jabat zakat, apa punya agama menyusahkan lah. Orang macam ni memang dia tak pergi awal lagi. Sebab apa? Sebab dia tahu kelebihan zakat ini cukup besar, maka tuan-tuan kena bertanggungjawab. Ambil harta-harta yang ada, kira semua, setakat mana yang telah dikena zakat, bayar. Cuma timbul lagi masalah orang perempuan. Adakah orang perempuan pakaian mereka huli, dia panggil zakatul huli, zakat barang kemas yang kita pakai ni, kena tak kena zakat? Di situ dibahas panjang oleh para ulama. Ulama mazhab Hanafi mengatakan zakat kena, mazhab Syafi'i kata tak kena. Kalau tanya saya kena tak kena, saya kata lebih baik kita keluar zakat. Habis rugi ya saya duk, tak ada mana rugi, kita duk pakai hari-hari, duk tayang sana sini barang kemas kita, orang pakai miskin pun tengok. Jadi kalau bayar zakat perhiasan ni, kalau boleh bagilah kepada orang pakai miskin yang ada dekat dengan kita,
dan maklumkan ini zakat perhiasan, barang kemah yang aku pakai. Jadi dia pun kalau tengok barang kemah kita cantik baru, dia doa lagi, ya Allah bagi banyak lagi kau makcik ni, sebab nanti zakat dia banyak lagi. Ni tidak tengok Allah, aku tengok, dia tengok lengan dia rantai besi ada, tengok lengan makcik ni banyak macam ni. Jadi nak apa? Nak tatibul qulub, nak melenakkan hati orang pakai miskin dengan kita keluar zakat. Yang ketiga, hikmah yang ketiga dalam bab haji. Haji ni untuk apa? Haji Allah SWT beri kepada kita satu peluang yang cukup besar. Dia panggil liyashhadu manafi'alahum. Orang yang pergi haji ini supaya mereka menyaksikan manfaat dunia dan manfaat akhirat. Apa dia manfaat dunia? Kita dapat melancong. Suka tak suka kita melancong? Suka. Tak pergi Mekah pun kita pergi lain tempat tak? Ada orang kata suka, dia kata pergi Mekah mana seronok, orang ramai lagi, jam. Itulah keseronokan di Mekah. Kalau pergi Mekah tak ada orang, coba orang pergi umrah waktu sunyi sepi, seronok tak seronok? Sunyi, dia tak ada orang ustaz. Tawaf tu 10 minit siap, 10 minit siap, tak ada cabaran. Tapi kalau musim haji tawaf berapa jam? Mau 1 jam setengah, 20 minit satu round, kali 7 berapa? 140 minit. Berapa jam? 2 jam lebih baru siap. Itulah tak boleh kena bertahan lagi, orang duk repot. Jadi ada nikmat, ada kemanisan duduk di situ, manfaat dunia dan manfaat akhirat. Jadi oleh kerana dia ni bersifat tahunan dan bersifat, dia panggil rihlatul umur, perjalanan wajib sekali seumur hidup, tapi pahala besar. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman pada hari Arafah, kepada para malaikat, ya malaikat, asyhidu anni qad ghafartu lahum, kamu saksilah orang yang duduk di bumi Arafah pada hari ini, aku telah memberi keampunan pada mereka. Suka tak suka kita? Tuan-tuan yang pergi haji, teringat tak teringat waktu di Arafah? Teringat, dengan kita bermunajat, dengan zikir kita, dengan kita duduk di situ menjadi duyufur rahman, tamu Allah. Tapi nak pergi bukan satu benda yang mudah. Kalau daftar nak pergi haji tahun ni, orang yang dah pergi haji dah, tabur haji kata minta maaf, yang tak pergi haji pun ramai lagi, tak dapat pergi dah. Orang yang baru nak pergi, tak pernah pergi lagi, daftar tahun ni boleh tahun 40 lebih, berapa puluh tahun lagi nak pergi haji, payah. Bila payah inilah, ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita suatu musim yang cukup besar. Apa dia musim? Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni unzila fihil Quran, bulan yang diturun pada bulan kali pertama turun pada bulan Ramadan. Unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang menjadi petunjuk pada manusia, iaitulah Al-Quran Karim. Baik, kita masuk Ramadan yang kita nak hari ini. Bila mari Ramadan, kutiba alaikumusiyam, diperdukan kepada kamu puasa. Tujuan apa puasa? La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang bertakwa. Nak jadi orang yang bertakwa macam mana? Maka di sini kita tengok, barulah kita nampak macam-macam orang tulis puasa untuk kesihatan. Ambillah ahli-ahli kesihat, dia bincang puasa ahli sihat. Orang tulis juga bulan puasa bulan muasa, bulan menjiwai, merasai penderitaan orang-orang dulu. Tak apa, itu pun satu suku, satu skop, satu sudut. Tapi kita jangan lupa kepada matlamat asal, puasa la'allakum tattaqun, untuk menjadi orang yang bertakwa. Macam mana nak takwa? Maka bulan Ramadan lah bulan dipanggil bulan tarbawi, bulan didikan untuk mengawal nafsu. Bila tak makan, lemah nafsu. Lemah tak lemah? Lemah. Sebab sebut dalam hadis, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam, syaitan lalu ikut anak Adam ini masuk melalui jalan darah, pusing sana pusing sini. Fadayyiqu majariyahu bisawm, sempitkan laluan syaitan itu dengan puasa.
Cantik tak cantik puasa ni? Cantik. Karena itulah dia suruh kita tak makan. Tapi sayanglah tuan-tuan, zaman kita hari ni bulan Ramadan jadi bulan pesta makan. Pesta makan tak? Dulu waktu saya mari minggu lepas ceramah dekat Kuala Lumpur, saya kata saya jumpa tengok jamuan buffet buka puasa saja dengan harga RM59. Lalu nak mari tadi RM99 dah naik. Allahu Akbar. Tuan-tuan bayangkan, di bulan Ramadan kita nak sempitkan nafsu, tak makan 12 jam, bila makan pula sedikit, makan banyak mengantuk nak tarawih. Ada pula godaan yang besar, tawaran istimewa nak buka puasa, dia punya terbuka jamuan dia, bayaran satu orang RM99. Rusak tak rusak? Saya tak kata haram, tapi rusak dari sudut hikmah puasa. RM99. Allahu Akbar. Hari tak puasa kita tak makan banyak tu, hari puasa makan banyak tu. Berat tak berat penyakit? Sangat berat. Tuan-tuan kena ingat baik-baiklah, kita buat biar berpada-pada. Jamuan yang kita nak buat Ramadan, jangan terlupa, nanti kita tengok dalam kertas nanti ada beberapa adab yang kita nak kata di sini, la'allakum tattaqun, iaitulah supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuan kemuncak kepada ibadat manusia ni, kepada manusia dijadikan daripada semua agama-agama yang terdahulu, ajaran para nabi-nabi yang terdahulu. Saya nak buat contoh di sini untuk kita tadabbur Al-Quran. Sebab salah satu daripada projek kita iaitulah bagaimana nak tadabbur Al-Quran. Allah sebut dalam ayat, tuan-tuan boleh tanda nombor ayat ni. Ayat yang pertama iaitulah dalam surah Al-Baqarah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei manusia, sembahlah Tuhan kamu, allazi khalaqakum, yang telah mencipta kamu dan orang-orang dulu daripada kamu. Apa tujuan? La'allakum tattaqun. Ibadat ini untuk menjadi orang bertakwa. Mari bulan puasa, la'allakum tattaqun. Tujuan Allah ciptakan jin dengan manusia dalam surah Az-Zariyat 56, supaya manusia ni mengabdikan diri, iaitulah menjadi orang-orang bertakwa. Kita mengembara 4-5 ribu tahun ke belakang. Dia terlambat boleh balik dah sekejap ya. Yang pertama bermula daripada kaum Nuh alaihissalam. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 105 yang 108, kazzabat qaum Nuhil mursalin idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullah wa ati'un. Tengok, dakwah Nabi Nuh untuk apa? Takwa. Pergi kepada kaum Ad, sama juga ayat 126 Asy-Syu'ara, fattaqullah wa ati'un. Tengok berapa kali Tuhan ulang-ulang dalam ayat ni. Kepada kaum Samud dalam surah yang sama, semuanya tuan-tuan balik tengok dalam surah Syu'ara ayat 144, kazzabat samudul mursalin, akhir sekali fattaqullah wa ati'un. Tiga. Mari pula kaum Lut, kazzabat qaum Lutinil mursalin, di akhir ayat 163, fattaqullah wa ati'un. Kumpulan Al-Aikah Asy-Syu'ara 179, fattaqullah wa ati'un. Jadi itulah kalau kita nak tengok kaitan syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudan lin nas, maka bila kita nak tengok Quran duduk di mana? Tuan-tuan baca ayat yang pertama Al-Baqarah, Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran ini menjadi pemimpin, petunjuk kepada orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa duduk di mana? Duduk di Quran. Maka inilah kata para ahli tafsir. Tuan-tuan ambil nombor-nombor ayat ini, jadikan tadabbur, kita fikir bagaimana Al-Quran ini, bagaimana puasa, bagaimana dakwah para nabi, kaitannya duduk di la'allakum tattaqun. Semua duduk dalam skop bertakwa kepada Allah. Jadi bagaimana kita nak meraih takwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Difardu atas kamu berpuasa supaya menjadi orang bertakwa.
Baik. Nak bertakwa apa pedoman? Syahrul Ramadan allazi unzila bil Quran. Bulan puasa bulan Al-Quran. Jadi kalau bulan puasa ni bulan Al-Quran, kita duk sibuk Al-Quran, Ramadan bekas kepada Quran. Bekas tak bekas? Bekas. Menjadi tempat hidangan Quran di situ. Munasabah tak munasabah? Kalau kita hanya gilak bekas, tak isi barang. Logik tak logik? Tak logik. Macam kita pergi kat rumah orang ni. Sampai di rumah, dia duk keluar pinggan yang baru beli. Tengok ni, pinggan saya beli mahal ni. Berapa harga tak kira. Kita pun ingat dia ni nak bagi apa dengan aku ni. Mahal sangat pinggan ni. Sudah duk tunggu lama, duk cerita pinggan dia mahal, beli sana sini. Keluar Indomie juga yang dia bawa masuk. Sila makan Indomie. Mana sabah kau tidak dengar pinggan harga RM5,000, jamu Indomie harga RM1. Logik. Ini dia panggil. Baik. Hari ini kita tahu Ramadan bulan yang besar. Kelebihannya sangat besar, bulan Al-Quran. Tiba-tiba Ramadan mari, tidak menjadi tempat kita nak baca Quran. Hari ni dia kata macam nak baca, saya tak pandai ustaz. Saya dah sebut tadi. Berapa kali sebut dah. Kalaulah ada orang bercakap sedemikian di zaman ini, zaman tok nenek kita dulu, kalau kata tak baca Quran, tak pandai mengaji, mungkin dimaafkan. Zaman tuan-tuan hari ni kalau kata tak pandai mengaji, boleh maaf tak boleh maaf? Tak munasabah lah. Di saat pen boleh baca Quran. Pen baca Quran tak ni? Pen baca Quran sekarang ni. Nak lagu apa dia boleh cakap. Nak dengar Imam Masjid Haram Mekah, boleh. Imam Masjid Negara, ada ke tak tahu. Imam Masjid Madinah, boleh. Semua tempat boleh baca. Tiba-tiba kita nak dakwa tak boleh baca Quran kerana tak pandai mengaji. Lah. Kena beli Quran, ambil pen ni, kita baca sekali dengan dia. Kemudian baca terjemahan dia, baca arti dia. Kemudian apa yang besar daripada itu, iaitulah mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Itu yang paling besar, kemuncak daripada itu. Baik, tengok dalam kertas kita ni sebagai persiapan Ramadan. Setengah orang ni kata, ustaz kalau setakat bagi saja kertas tak baca, dia balik simpan. Kalau baca baru jadi semangat. Yang pertama, yang kita nak lakukan dalam bulan Ramadan ini, puasa. Puasa tak lagi dah. Tujuan kita puasa untuk apa? La'allakum tattaqun, nak menjadi orang yang bertakwa. Mana tak jadi orang bertakwa? Dengan kita berpuasa. Tengok dalam hadis riwayat oleh Imam Muslim, hadis yang sahih, setiap amalan anak Adam itu digandakan pahalanya. Satu kebajikan seumpama 10, sehingga 700 kali ganda. Itu tinggi darjat. Allah berfirman dalam hadis kursi, kecuali puasa, sesungguhnya ia adalah untuk aku dan akulah yang akan memberikan ganjarannya. Jadi kita ibarat kata puasa ini ganjaran dia tanpa limit, tak ada had. Kalau orang lain ada 700, puasa tak ada. Tuhan kata apa? Orang yang berpuasa yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli, mereka telah meninggalkan makan dan minum kerana aku. Jadi oleh kerana kita ni tinggal makan dengan minum kerana Allah, maka Allah Ta'ala beri ganda apa ni? Ganjaran pahala yang tidak terhingga besarnya. Baik, itu puasa. Kemudian apa yang kita nak buat? Dalam puasa ini Tuhan sebut di situ yada'u ta'amahu wa syahwatahu, meninggalkan makan dan minum kerana Allah. Jadi bila kita tinggal makan dan minum, makalah kita kena buat perkara-perkara yang sepatutnya sesuai dengan kita tinggal benda yang halal kerana Allah, dan kita kena tinggal benda yang haram juga kerana Allah. Yang kedua, Ramadan dan membaca Al-Quran. Ini kita nak. Kata di para sahabat menceritakan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setiap tahun dia baca Quran dengan Jibril. Guru dia Jibril bawa mari Quran. Kecuali tahun Nabi kita nak wafat, Nabi kita baca 2 kali khatam. Jadi kalau kita boleh baca 2 kali khatam tahun ni, hebat tak hebat kita? Hebat. Tapi hebat pun dengar cerita orang dulu. Para ulama bersungguh-sungguh memperbanyakkan baca Quran pada bulan Ramadan. Sebahagian mereka khatam dalam masa 3 malam. Nak daftar ke tak? 3 malam sekali khatam. Maknanya 10 hari sekali. Tak boleh buat. Yang kata tak boleh dulu, test dulu, try dulu. Ada yang kata setiap minggu. Kalau seminggu 7 hari sekali, maknanya 4 juzuk 1 hari. Boleh?
Tak jawab juga ni. Ada di sebahagian mereka 10 hari sekali, 3 juz satu hari. Boleh? Kena boleh hak ni. Kalau tak boleh pun kena dah. 3 hari 3 juz satu hari. Ini perancangan kena buat. Ganti makan pagi, ganti makan tengah hari, ganti makan, kita baca Quran 3 juz satu hari, insya-Allah 10 hari sekali khatam. Dapatlah 3 kali. Kalau tak dapat juga berat kita. Imam Syafi'i diceritakan khatam Quran sebanyak 60 kali dalam bulan Ramadan. Berapa kali dia khatam? 60 kali. Dengan cerita ya, tak nak buat lah. Kita ambil yang mudah-mudah je, 3 kali insya-Allah dapat. Yang ketiga, qiyamul lail. Qiyamul lail maksudnya sembahyang tarawih bersama dengan imam. Kena ingat, bulan Ramadan ni bulan tarawih. Tidak disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita salat berjamaah qiyamul lail lain daripada malam Ramadan. Jadi malam Ramadan ni macam mana cara nak buat? Jawab dianya, kita kena ambil pendekatan solat tarawih bersama dengan imam sampai sudah. Jangan bagi lari. Dia kata, ustaz, saya 8 je, tak boleh lebih. 20 tak ada, Nabi tak buat. Sedap juga dia dah. Memang tidak ada riwayat Nabi kita buat 20. Cuma apabila dibuat oleh para sahabat, maka itu juga menjadi satu syariat bahawa dibolehkan bilangan rakaat tarawih ini tidak menjadi satu bilangan yang terhad. 20 boleh, 8 boleh. Imam Syafi'i kata dia pernah solat tarawih sekali dengan witir 39 rakaat. Berani USJ 4 nak buat tahun ni 39 rakaat. Kenapa tak boleh ya? 20 tarawih nanti tambah qiyamul lail witir sekali dengan witir nanti boleh 39 rakaat. Ya betul, semangat dah. Tengok dalam hadis kita ni, sebagai peringatan, setiap jemaah hendaklah menyempurnakan salat tarawih bersama imam supaya namanya tertulis di kalangan orang-orang yang qiyam, orang yang berdiri salat. Abu Zar radhiyallahu anhu cerita, Nabi kita salat malam yang pertama 1/3 malam. Dia keluar malam yang 25 setengah malam. Bila setengah malam, sahabat mari minta, ya Rasulullah, kenapa berhenti dah ni? Ada orang nak komplain macam ni pak kita. Kenapa dah berhenti baru setengah malam? Kenapa tak teruskan sampai ke sahur? Nabi tak layan lah. Kita teruskan lah. Nabi kata apa? Innahu man qama amal imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa dia berdiri bersama dengan imam sampai sudah. Imam 20, tunggu 20, jangan lari. Sekali dengan witir tu, ada setengah pakcik kita ni, bila witir dia lari kat belakang. Orang ni tak sudah sekali dengan imam, rugi. Habis macam mana nak buat? Saya nak sembahyang witir di akhir malam. Ada cara dia. Apa caranya? Tuan sembahyang sekali dengan imam 2 rakaat, niat qiyamul lail. Yang 1 rakaat lagi tu kita tambah, naik 1 rakaat, kita tambah belakang imam. Jadi balik di akhir malam nanti barulah kita salat witir di akhir malam. Ataupun witir je sekali dengan imam, tak jadi masalah. Nanti di akhir malam bangun tahajud saja, tak payah witir, kerana tidak ada witir 2 kali pada satu malam. La witrani fi lailatin. Itu mudah. Jadi bilangan tak payah. Tak ada jadi masalah. Yang kita naknya salat tarawih bersama dengan imam sampai sudah. Yang keempat, bersedekah. Naklah banyak sedekah pada bulan Ramadan, kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri sangat banyak, lebih laju daripada angin yang kencang ketika bulan Ramadan Nabi kita keluar ke sedekah. Yang seterusnya di antara sedekah itu beri makan orang berbuka puasa. Ini yang kita nak. Tengok dalam hadis Nabi kata, man fattara sa'iman, siapa dia beri makan orang buka puasa, dia boleh pahala orang itu ambil dengan kita tanpa mengurangkan pahala orang itu. Boleh tak boleh? Kena boleh lah. Ni tengok senara banyak lagi, banyak lagi kosong. Kau dah habis dah. Pergi terus. Yang tak ada tu saya. Kalau boleh, tak payahlah buat saat malam ni orang ni, malam ni orang ni, rugi macam tu. Kalau boleh dikoleksikan, dikumpul semua dana yang ada ni, 30,000, 1,000 satu hari, semua masuk share dalam tu. Jadi setiap malam kita bagi makan orang buka puasa. Itu lebih baik. Malam ni orang ni buka puasa, dapat dengan dia pahala, kita tak dapat. Rugi tak rugi?
Kita ni, saya suka share ni, share yang syar'i ni dia panggil. Ada setengah saham tu memang saham yang tidak syarak, kita tak mahu, tapi ini saham syar'i. Boleh, 3 dah kita boleh. Yang keempat, ini dia panggil matlamat puasa. Tengok dalam kertas yang kelima, menjaga lidah, hati daripada perkara-perkara yang boleh menghilangkan pahala puasa. Nabi kata apa? Man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan percakapan dusta, bulan Ramadan pun duk menipu orang lagi, bercakap uduh lagi, amal zur, ataupun bercakap mencarut, bercakap sumpah orang, maki orang, apa jadi? Allah SWT tidak berhajat orang ni meninggalkan makan dan minum. Sebab apa? Ada orang komplain, dia kata, kenapa Ustaz tak masukkan perkataan ini dalam perkara yang membatalkan puasa? Bagus tak bagus soalan ni? Kalau masuk mengumpat je batal puasa, senang. Orang tak mengumpat, duduk diam je. Dalilnya kita belajar daripada kecil dulu, korek telinga batal puasa. Baca tak baca? Belajar, tak tahulah belajar kat mana, tapi korek hidung. Jadi bila Ramadan duduk dekat trafik light pun tak masuk dalam, duduk pusing kat luar ya tak? Gatal hidung pun masih tak masuk sebab takut batal. Dia kata, kenapa tak jadikan mengumpat orang batal puasa? Ini payah juga nak jawab ni, sebab dah dia tak batal, nak kata macam mana? Tapi kita kena ingat, puasa ni ada yang zahir dan ada yang batin. Yang zahir, tak makan, tak minum, tak duduk dengan isteri, itu zahir. Yang batinnya ni, Allah sindir kita, hei hamba aku, kamu tak makan, kamu tak minum, kamu tak duduk dengan isteri kamu tengah hari Ramadan, kerana aku, min ajli, kerana aku perintah, boleh. Tapi kenapa yang aku haramkan ke atas kamu, mengumpat, mengeji orang, tipu orang, boleh buat lagi? Itu sindiran yang berat. Berat tak berat tu? Jadi tak payah masuk dalam membatalkan puasa. Yang penting dia membatalkan roh puasa itu. Siapa dia puasa masih buat benda maksiat, orang ini berpuasa mayat hidup nama dia. Apa dia mayat hidup? Tak ada roh. Puasa tapi tidak roh. Puasa tidak ada kerana masih lagi mengekalkan maksiat. Itulah di antara beberapa amalan yang tuan boleh baca secara teliti dalam kertas kita ini. Kertas ini ada 4 siri. Jadi saya bagi satu je malam ni, yang lain tu ambil dalam web ni, tulis kat bawah tu Abu Anas Madani, cari kat situ, cari pamflet Ramadan, kita akan letak di situ. 4 siri ni boleh apa ni, download, ambil dan tolong sebar. Dia ada 4 siri. Yang pertama amalan bulan Ramadan, yang kedua hukum hakam tentang perkara batal tak batal puasa. Saya tak cerita malam ni kerana memang panjang lah. Nak cerita batal tak batal puasa ni satu kes yang panjang. Yang pentingnya tuan-tuan boleh baca. Kemudian ada adab i'tikaf apa ni untuk 10 terakhir Ramadan, dan juga apa ni sunat-sunat yang patut kita lakukan ketika kita berpuasa, sahurnya, buka puasanya, doa-doa yang dibacanya, insya-Allah terdapat di situ banyak. Jadi kesimpulan, saya nak simpulkan apa yang kita bincang di sini, iaitulah saya masih lagi bersama dengan projek yang saya lancarkan di beberapa tempat. Pagi tadi membuat pelancaran ini di Masjid Negara Kuala Lumpur. Dia panggil projek mega mampu milik. Orang ni nak, kita sini nak tak? Masjid Anwar ni nak ke tak projek ni? Kata nak lah. Projek mega mampu buat. Semua orang nak tak? Lebih tinggi daripada KLCC lagi projek kita. Yang pertama, bagaimana nak merealisasikan puasa kita tahun ni biar naik taraf puasa orang yang bertakwa. Jadi bila mari puasa je, tinggal makan yang halal, apalagi yang haram wajib ditinggalkan. Mengumpat orang tak ada lagi dah. Tengok benda mungkar maksiat tidak ada lagi. Bercakap yang tak baik, stop. Yang kedua, bagaimana nak mendapat qiyamul lail sepanjang Ramadan? 30 malam tak mampu kita. Jawabnya tadi kita dah baca hadis, iaitulah salat bersama dengan imam sampai sudah tarawih dengan imam, balik rumah sambung balik tadarus Quran. Bila mengantuk tidur, jangan tengok TV lagi, cerita-cerita tak ada lagi dah. Kalau tengok malaikat lari balik, dia tahu orang ni memang tak ada qiyamul lail lagi. Malaikat mana nak tunggu sekali dengan TV dengan kita. Kita kena laksanakan falsafah, kalau boleh panggil falsafah lah. Dia panggil falsafah Abu Anas.
Saya telah buat satu kaedah yang paling simple sesuai dengan zaman kita ini. Apa dia kaedah dia? Tuan-tuan boleh kata sekali. Kalau tak mampu buat ibadat, jangan buat maksiat. Boleh kata dah? Kalau tak mampu buat ibadat, jangan buat maksiat. Tak mampu nak baca Quran, mengantuk, tidur ibadat ke maksiat? Tak ada maksiat. Ibadat memang boleh ibadat. Kalau kita niat aku nak tidur awal sebab nak bangun tahajud malam, boleh pahala. Alhamdulillah. Jangan buat maksiat. Dia kata saya tak boleh. Gian nak tengok juga TV setiap kali satu hari. Saya kata senang je. Tuan-tuan ambil ceramah Abu Anas tu, CD banyak-banyak, nak tengok TV, pasang hak tu. 5 minit dengar ceramah, tidur selalu. Dia kalau dengar ceramah cepat tidur punya tak? Kalau tengok cerita tak habis. Alhamdulillah. Itulah. Saya KPL saya lah, ramai lagi penceramah lain boleh ambil lah mana-mana. Yang ketiga, bagaimana nak meraih puas pahala orang nak ambil kat kita. Puasa orang kita ambil. Boleh tak boleh? Macam mana cara tadi? Bagi makan orang puasa. Alhamdulillah, tuan-tuan sudah pandai. 4 projek mega mampu buat. Mampu tak mampu? Alhamdulillah, boleh buat. Yang terakhir yang kita nak suruh naik taras sikit, biar keimanan kita lebih tinggi daripada biasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Apa dia kita buat? Kita tadabbur Al-Quran. Ambil Al-Quran, baca. Yang baca tertib 3 hari 10 hari sekali khatam tu, itu baca, dapat pahala yang tu. Jangan pula kita kata oi mengaji saja tak faham, biarlah tak faham pun, bukan musim dia hari ni nak balas tentang tu. Tak faham pun tak apa, setiap huruf kita baca dapat pahala. Tapi ambil satu masa lain, kita masa tadabbur Al-Quran, baca Quran biar faham makna dia. Dan pihak masjid saya nak cadangkan, cari 5 orang penceramah yang boleh berceramah, yang boleh menyentuh perasaan, minta ustaz ini supaya syarah kepada kita, cari ayat-ayat yang menyentuh tentang kehidupan akhirat, menyentuh tentang kehidupan dunia. Bawa 5 tajuk, 5 malam, setiap minggu seorang ustaz mari, biar dia ceramah tadabbur. Kita bagi tajuk dengan dia. Kalau tidak ustaz tu mari, dia duk cerita hak biasalah. Cerita tu cerita ni akhir sekali tidak berpijak di bumi nyata. Ada jugalah, bukan ustaz ramai yang hebat-hebat. Jadi kita cari yang hebat, yang boleh menafsirkan Al-Quran yang kita pilih, beberapa ayat tentang tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan kita boleh naik yasmu ar-ruh, naik semangat kita memahami Al-Quran di bulan Ramadan ini. Jadi setakat itulah yang dapat saya bincangkan dengan tuan-tuan, dan insya-Allah kita akan edarkan tajuk-tajuk yang dicadangkan untuk tadabbur Quran ini. Bolehlah nanti cari penceramah, tajuk kita akan bagi insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.